Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Benarkah ada riwayat yang mutawatir tentang Nabi SAW pernah menghulurkan tangan baginda dari dalam kubur untuk bersalaman dengan Imam Rifai seperti cerita yang diviralkan dalam kuliah sebahagian ustaz? Juga dikatakan kisah ni ditulis dalam kitab oleh Imam Suyuti dan para imam-imam yang lain. Pertama sekali, kisah ni memang ada yang terima dan memang ada yang tolak. Ada yang kata kisah ni tak ada sanad pun. Macam mana nak kata mutawatir? Dia hanya sekadar cerita. Mutawatir ni apa dia? Mutawatir ni ramai sangat yang nampak. Sehingga kita yang tak nampak ni kata mustahil dia orang pakat berbohong. Mustahil sebab dia orang tak ada kepentingan pun nak bohong. Saya contoh hadis mutawatir, saya nak bagi contoh pada tuan-tuan supaya faham. Kalau saya tanya tuan-tuan, hari ni siapa presiden Amerika? Dennis dia tahu lah. Dia suka tengok cerita orang putih. Tahu? Tuan-tuan tak tahu siapa presiden Amerika? Oh, ini betul-betul anti Amerika. Budak-budak ni tahu lah. Joe Biden lah. Itu sebutan tu. Joe Biden kan? Sebelum Joe Biden siapa presiden? Bukan Donald Duck. Donald Trump. Donald Trump. Tuan-tuan, siapa bagi tahu kat tuan-tuan presiden Amerika tu Donald Trump dan juga Biden? Tuan-tuan pergi tengok sendiri kat White House. Saya pernah pergi White House. Sekali je lah seumur hidup. Saya pergi White House. Saya tengok, tak boleh masuk White House tu. Jadi saya pun tak nampak siapa presiden. Walaupun dah sampai, kita tak boleh tengok dengan mata kita sendiri. Tapi yang sampai kat kita siapa? Media. Yang sampaikan kat kita siapa? Orang bercerita. Dan media tu pula bukan media Amerika aja, media antarabangsa. Bukan CNN saja, Al Jazeera pun sama. Sampai kita kata, takkan dia orang pakat bohong kot, benda betul ini. Akhirnya kita percaya, walaupun kita tak nampak. Sama macam saya kalau dulu kan dekat UPSI, saya masuk kelas tengok tak ada siapa dalam kelas. Mana pergi budak-budak ni? Lepas tu ramai-ramai masuk. Lepas setengah jam, saya pun dah hangin ni. Lepas saya berlambat, dia kata minta maaf ni ustaz, kami tersangkut dekat kampus baru. Sebab apa? Ada aksiden pula, bas tak boleh keluar. Dalam kelas tu 40 orang. Ada tak kemungkinan 40 orang tu bohong? Dia orang dah terlambat, pakat-pakat. Kalau pensyarah tanya, cakap ada aksiden je. Ada kepentingan tak? Ada. Jadi 40 orang saya tak boleh kata mutawatir lagi. Tak boleh lagi. Sebab tu ulama hadis dia tak letak berapa bilangan mutawatir ni. Ada yang kata 10, ada yang kata 40, ada yang kata 4. Tapi sebenarnya tak ada had. Sebab setiap riwayat berbeza mengikut kecenderungan perawi yang meriwayatkan. Ada riwayat 4 orang jadi mutawatir dah. Ada riwayat 10 orang tak jadi lagi. Sebab masing-masing ada kecenderungan. Mungkin yang 10 tu kecenderungan ni sama. Bukan mereka berpakat, tapi kebarangkalian tu ada. So 40 orang ni mungkin tak tipu. Tapi saya sebagai orang yang tak pernah tengok aksiden yang berlaku dekat kampus baru, bila sampai cerita kat saya kena semak lah. 40 orang ni ada tak kebarangkalian mereka tipu? Sebab dah terlambat masing-masing? Ada kebarangkalian? Mungkin. Tapi sebab semua baik-baik, tengok muka pun soleh, ahli-ahli syurga semua ni, saya kata riwayat ni sahih. Tapi belum capai tahap mutawatir. 90% percaya, 10% ada kebarangkalian mereka ni tersilap ataupun berbohong. Tapi 90% saya percaya hadis ni sahih. Saya pun keluar daripada kelas mengajar, habis setengah jam, sebab kelas sejam, habis setengah jam saya pun keluar. Pergi hadir pula mesyuarat. Dalam mesyuarat tu, ada pula kawan-kawan duk bercerita, sama-sama mereka, pensyarah-pensyarah duk bercerita. Tadi ada aksiden dekat kampus baru, dahsyat. Banyak kereta tak boleh keluar. Dia langgar pagar universiti. Melentang pula, tak boleh keluar kereta. Saya dapat satu lagi sumber. Ni cerita sama tadi. Nak kata yang ni pakat tak mungkin. Pergi pula makan dekat restoran, cerita benda yang sama. Pergi pula jumpa dengan Pak Gad, Pak Gad pun cerita yang sama. Akhirnya saya kata, cerita ni betul walaupun saya tak pernah tengok. Saya akal saya kata, mustahil mereka berpakat untuk bohong. Sebab yang ni tak kena dengan yang tu tak kena dengan yang ni.
Tak ada kepentingan pun untuk mereka bohong. Akhirnya akal saya kata, cerita ni betul. Ilmu hadis ni ilmu akal. Bukan ilmu hadis, ilmu faham hadis. Ilmu nak nilai hadis ni akli, logik. Yang kita boleh faham pun. Siapa yang nampak Nabi pergi hulur tangan? Nak kata mutawatir tu payah sikit. Walaupun ada yang dakwa. Jadi sebab itu ada yang tolak, ada yang terima. Tapi adakah kita kalau tak percaya, terganggu akidah, dia tak termasuk dalam rukun iman, tak termasuk dalam rukun Islam? Jadi kita kena carilah Ustaz, Nabi hulurkan tangan daripada kubur dia tu, betul ke tak? Tak payah pergi cari, sebab benda tu dah berlaku dah. Sanad pun tak jelas. Yang paling penting apa dia? Tak payahlah pergi cari Nabi keluarkan tangan daripada kuburnya untuk salam dengan orang. Carilah hadis-hadis Nabi SAW yang telah lama keluar dalam kitab hadis. Faham? Ada orang kadang-kadang hadis dia tak mau pun, tapi dia hebohkan cerita-cerita macam ni. Bukanlah cerita tu saya kata bohong, tapi kadang-kadang kita tak seimbang. Cerita-cerita macam ni cukup berkenan, tapi lebih baca hadis, orang Melayu tak faham hadis ni, tak payah baca hadis lah. Kita kena seimbang. Hadis Nabi itu lebih penting. Ada manusia sampai pergi cari kuda Nabi, keturunan kuda Nabi. Dia kata kami telah menjumpai dekat sebahagian-sebahagian negara, inilah keturunan kuda Nabi. Saya pun heran, betul ke tak betul? Siapa pergi cek DNA? Pergi cari kuda Nabi. Hadis Nabi ada lebih penting untuk kita amalkan. Itu ulasan saya lah.